Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala beri perhatian pada amal yang kita mula pas kita bangun dari tidur. Tidur tu mati. Jadi setelah dimatikan, dihidupkan. Kita tak tahu yang kita tidur tu kita mati. Apa yang kita tahu bila masa kita tidur? Tak tahu apa kan? Macam itulah kita mati. Allah hidupkan kita balik. Bila kita dah ditarik roh tu dan tak dikembalikan, itu mati terus lah. Maksudnya tak bangun-bangun lagi. Jadi tentu satu hari Allah boleh hidupkan kita balik. Ada sikit aja daripada badan kita yang tinggal dalam kubur, tulang kecil. Dari situ letak roh dah jadi ya. Mudah je. Kenapa susah nak percaya? Allah yang boleh hidupkan kita dari tak ada, tentu boleh hidupkan kita bila kita dah ada. Hanya mati. Mati tu roh tu ditarik. Roh tu dia tak akan hilang je. Kekal. Jadi manusia ni sekali dicipta dia kekal. Sebab roh dia ada. Roh tu merawang ke mana? Ada. Jadi nanti dia masuk balik lah roh tu. Jadi roh tu lah sama ada dia bersih, bersinar, bercahaya atau hitam. Agak-agak roh Rashidi ni hitam ke bercahaya? Rashidi sini boleh tahulah. Bercahaya. Gelap. Dia tak berani cakap bercahaya. Roh Samad bercahaya. Siapa rasa roh dia bercahaya? Kamu di sini ada? Yang di luar sana, yang dengar di luar agak-agak. Saya rasa roh saya bercahaya. Saya percaya. Dan wangi. Kenapa? Ada orang dah pernah tengok muka saya. Sebenarnya muka saya ni kamu tak nampak bercahaya. Tapi adakah orang dia tengok muka saya bercahaya? Itu satu evidence, bukti. Yang roh saya ni roh bercahaya. Kenapa pula dia tiba-tiba boleh tengok muka saya bercahaya-cahaya? Banyak lagi orang bagi tahu saya. Ada kala lah. Bukan dia ni. Macam satu orang tanya, kenapa ayah tambah lawa? Muka bercahaya-cahaya. Tapi Samad tak nampak lah cahaya tu sebab tak diberi. Takut pula Samad takut nak jalan dengan saya. Dan dia gelap. Jadi bapa yang boleh tu roh bezanya. Ada roh yang gelap, ada roh yang bercahaya, ada roh yang malam. Jadi roh tu akan kekal. Bila kita mati pun dia ada.
Hanya dia tak balik lagi lah dekat badan ni. Jadi kita kena faham, tiap hari kita mati. Tiap hari kita dihidupkan dari mati. Jadi perkara pertama kita lakukan setelah kita hidup balik tu, itu mesti benda yang paling baik sebenarnya. Jadi Allah perintah kita waktu malam mengingati Allah, maksudnya mengerjakan salat malam, salat tahajud. Sebelum kita tidur, kita ingat Allah, baca doa, tidur. Bila kita bangun tidur, mula-mula sekali baca doa bangun tidur. Lepas tu ambil wuduk. Lepas tu salat malam. Hanzalah ada buat semalam. Semalam ada buat tak Hanzalah? Tak ada. Dulu semalam berapa rakaat? 2 rakaat. Cepat ke lambat? Cepat. Ingat Allah ke tidak? Tak. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, ini sebab kita kena buat amalan tu. Kemudian salat subuh. Lepas salat subuh ceramah. Lepas ceramah gas dakwah. Jadi berpagi-pagi ini berkat. Kita niat supaya kita buat kerja dakwah tu, kerja kita, kerja Nabi kita sampai petang, sampai malam. Namun kita tangguh untuk kerja keperluan. Lepas tu kita pergi balik. Petang nanti kita dah buat lagi. Dan kita tidur dalam keadaan yang mengingati Allah SWT. Jadi bapa sekalian yang mulia, itu sebenarnya sepatutnya gaya hidup kita lah. Bukan bangun tidur je, makan, mandi, basuhkan badan ni, lepas tu makan. Kadang tak sempat makan, start kereta pergi kerja. Kerja sampai malam, sampai petang untuk cari duit. Semayang tak ada, apa pun tak ada. Dakwah apa pun tak ada. Yazid pernah melalui gaya hidup itu dengan rancaknya. Bukan dia saja, bini dia. Jadi apa dia buat? Dia pagi mandi, sarapan, bawa kereta dia, mula-mula hantar bini dia. Dia sayang bini dia. Kemudian baru dia pergi kerja. Nanti balik, dia akan pergi ambil bini dia dulu. Dan baru dia balik sama bini dia dalam kereta. Kalau macam bulan puasa, jam. Panjang perjalanan, dia sesat dalam kereta, tak semayang maghrib. Buka puasa pun air je. Namun dia kata, semua orang macam tu. Saya tengok kiri, kanan, atas, bawah, semua orang macam tu. Ada bini kerja, semua macam tu. Semua hantar bini. Semua bangga bini bekerja. Aku ada bini bekerja, support aku, extra income. Jadi lepas tu bila cuti panjang atau cuti ada, mana kita nak jalan? Jalan-jalan cari makan, mana? Shah Alam, situ, sini. Ataupun weekend ni kita buat family gathering, kumpul semua. Nenek, ada satu nenek sebelah mak, sebelah isteri Yazid ni suka buat kenduri. Weekend kumpul semua, cucu, cicit dia, anak dia. Yazid sama. Tak cukup kat taman belian tu, buat dekat kebun pula. Tak cukup kebun, buat dekat tempat air terjun ke apa, atau tepi pantai. Jadi setiap weekend tu ada majlis. Sama ada majlis kahwin, majlis bawa anak ke sungai, namanya anak baru lahir, kenduri, saja-saja makan. To fill up the time lah, to enjoy. Quality time.
Sebab dia sepanjang hari Senin sampai Jumaat atau Sabtu kerja. So itulah digunakan roh tu. Jadi roh tu tentu hitamnya. Roh tu tak ada makanan. Makanan roh tu perintah Allah. Amri Rabbi. Allah SWT bagi agama dia untuk roh tu hiduplah dan betul sikit, cahaya, dan dia akan mengarahkan badan tu untuk buat benda baik. Perintah Allah. Tapi kalau roh tu dah hitam, macam roh Sufyan dulu dan sekarang juga. Ingat, roh Sufyan tu gelap. Semalam dia Isya tak sembahyang dengan saya kerana nak bersenda gurau dengan seorang perempuan yang bakal nak jadi isteri dia. Ke mana dia pergi? Jauh ke Kelang. Makan sup kambing. Jauh betul makan sup kambing. Dan waktu berduaan tu macam lah bercakap, mengenal hati budi satu sama lain. Agak-agak roh Sufyan tu berjaya. Jadi amal-amal buruk yang kita buat langgar perintah Allah, tak buat roh kita berjaya, gelap. Hari demi hari bertambah gelap. Bila nak mati, gelap betul. Busuk lah tu. Ada yang Allah zahirkan lah, sampai orang pun tutup hidung. Mana busuk ni? Bila masuk kubur tukar jadi ular pula. Nampak ular pula yang menggali kubur. Ada satu orang penggali kubur, dia kata ada satu mayat datang. Saya gali kan. Satu malaikat datang semua, ambil mayat tu. Bercahaya malaikat tu, tak payah kamu terus ni. Dia pun heran. Datang lagi satu lah kemudian tu, anak perempuan tu juga. Macam tu juga. Pun tanya apa jadi, apa amalan anak kamu? Tak boleh aku kuburkan di sini. Malaikat ambil dia, letak dia dekat kubur lain. Itu bukan tempat dia. Dia kata dia bantu orang belajar agama untuk sukakan Allah. Orang pun tak tahu, tapi dia banyak bagi duit dekat orang yang bantu, orang yang nak belajar agama. Dan dia tak ada sebar-sebar. Itu yang harga dia. Atau memberi duit, bantu orang semata-mata untuk Allah lah. Tak ada nak hibur, nak sebut. Ini baru sikit je dah sebut seluruh dunia. Ambil kamera lah. Itu sebab kalau kita cakap, saya nak menambah semangat orang lain, dia bukan macam ni cara dia. Dengan bawa orang kamera ikut gitu, bagi makanan, kemudian kita keluarkan kat Facebook. Walaupun kita kata kita ikhlas, tapi diragui juga. Apa-apa amal baik kita, sebaiknya tangan kanan pun tak tahu. Tangan kanan bagi, kiri pun tak tahu. Apa maksudnya tu? Maksudnya bukanlah ni, maksudnya kita tak beritahu banyak orang lah, dan tak bagi tahu siapa pun. Kita baru bagi tahu siapa ni supaya orang tahu. Orang tahu nak buat apa. Kita kena buat Allah tahu cukup. Ya. Jadi amalan tu lah yang sangat Allah suka. Diangkat oleh malaikat, tak boleh masuk di kubur. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, roh tu jadi hitam atau jernih bukan saja akan jadi hitam saja jadi putihnya. Dia adalah akibat perbuatan orang tu lah. Allah buat dia hitam. Allah buat dia hitam, bukan saja buat dia hitam. Sebab amal buruk dia lah. Rashidi amal buruk aja. Mana boleh roh tu jadi putih walau pakai baju putih. Rashidi beria nak tengok
pakai baju putih, seluar putih, topi putih, semua putih lah, roh hitam. Oh. Sebab jubah putih apa tu pun bukan buat untuk Allah, untuk tunjuk kat orang. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, amal kita tu bukan akhirat aja dia tukar jadi azab kat api, ular, kala jengking di dunia lagi. Jadi roh yang gelap tu boleh nampak kat muka tu, kat dunia ni pun oleh sebagian orang lah. Apatah lagi di akhirat nanti dia menjelma jadi gelap. Orang-orang hipokrit tu walaupun dia berkawan dengan orang Islam beriman, sahabat Nabi yang lain, dia mingle among them, tapi di akhirat ini dia orang gelap dan tak ada api, tak ada cahaya, muka tak ada cahaya, tangan kanan tak ada cahaya. Jadi dia bagi tahu kat kawan dia, sahabat-sahabatnya, kan kita dulu sama di dunia, bagilah sikit cahaya yang kamu ada. Sahabat kata, kami tak mau bagi kamu, kamu cari cahaya dengan yang lain. Kerana Allah buat dinding antara mereka, yang belah mereka itu neraka, yang sebelah sahabat itu syurga. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, ini perkara yang benar. Kita bukan badan saja, kita ada roh dan kita ada fikiran. Jadi kalau kita buat amal baik buruk, bukan ke akhirat lagi, kita akan gelap di dunia lagi. Jadi bila roh kita tu gelap, jadi manalah nak nampak bila baca Quran. Bila kita baca Quran dengan roh gelap, memang tak boleh faham. Tolong tafsir yang ayat ni. Tak boleh. Tolong baca, boleh. Faham? Tak boleh. Jadi kita boleh agak lah, kita ni roh gelap ke roh cahaya ke? Kalau roh kita cahaya, hati kita bercahaya, maka Quran tu cahaya, dia lautan cahaya. It's the words of God, perkataan Allah, perkataan benar, dia bercahaya. So kalau roh kita tak bercahaya, kita boleh nampak je. Macamlah kita punya mata sekarang buta. Walau luar ada cahaya, matahari terang benderang, tak boleh nampak. Kenapa tak boleh nampak matahari terang benderang orang buta? Sebab mata dia tak ada cahaya. Atau mata dia tak boleh menerima cahaya. Oleh itu otak dia tak boleh menerima cahaya. Mana buta. Nampak mata bagus. Tapi kita doktor mata ni, kita tahu orang tu buta ke tidak, walau mata dia bagus. Dia macam tak nampak lah. Jadi tuan bapa sekalian, kitalah yang dengan izin Allah membuat roh kita tu bercahaya atau gelap. Itu pilihan kita lah. Jadi bila kita pilih untuk amal buruk macam Rashidi, satu hari dulu dia pilih untuk buat tak baik, roh dia kotor. Dia nak tutup semua tu, dia pun buat gas jugalah. Saya tak tahu, nampak Rashidi pergi dakwah juga, tapi dia dah hancurkan roh dia. Dia tak ada rasa apa masa gas tu. Kaki dia je nampak jalan, wah sini, wah situ. Rasa kosong lah. Berterusan Rashidi seperti itu, sehinggalah dia berpisah dengan wanita. Berpisahlah perbuatan buruk tu. Kalau tidak terus kita hantar orang untuk pinang wanita tu. Nampak Allah tak izin, susah nak jumpa. Lama. Ada satu sahabat ni tanda tak jadi ni. Lepas tu mak dia cakap tak mau nak kahwin dengan Rashidi ni sebab dia muda sangat. Macam-macam masalah. Sebab Allah tak izin. Kalau Allah izin, tak ada masalah. Macam Abdul Rahman, anak saya sekarang.
Tiba-tiba je dia nak kahwin. Dulu saya cakap kau kahwin nak makan pasir ke dia. Sekarang dia sama juga, tak ada kerja. Tapi dia nak kahwin sebab dah sampai waktu dia. Jodoh dia. Anak. Dan bapak mentua dia, kau jangan bimbang. Duit tak ada masalah. Kau nak kahwin aja dengan anak. Jadi tuan-tuan bapak sekalian, Allah izin, Allah mudahkan lah. Kalau Allah tak izin, kita cuba nak buat dia tak buat. Kalau Allah tak izin, kita nak tak boleh. Tiada yang boleh buat benda berlaku melainkan Allah. Allah kendaki berlaku, dia akan berlaku. Allah tak kendaki berlaku, kita ada harta sebanyak dunia, kita tak boleh kahwin dengan mana wanita. Kita hari ini dapat isteri, dapat suami, bukan kita punya usaha. Usaha kita tak boleh buat dapatkan kita bini. Usaha kita tak boleh dapatkan kita suami. Yang dapatkan kita suami ni Allah Ta'ala. Suami yang diberi oleh Allah pada kita tu untuk menduga kita. Isteri yang diberi kepada kita tu untuk menduga kita. Kita faham tu. Kita ada bercinta dengan perempuan dengan lelaki. Lepas tu Allah izin sampai ke parlimen. Tapi banyak juga yang tak kekal kan. Dan akhirnya bercerai. Itu semua Allah punya dugaan lah. Yang kena ditengani dengan kesabaran. Tak ada siapa yang nak cerai. Tapi cerai berlaku juga. Kalau kita boleh buat cerai, banyak orang. Kalau orang boleh buat dia kahwin, tak ada orang tak kahwin. Tak ada siapa yang tak nak kahwin. Ada. Kecuali problem lah kan. Dia tak nak kahwin. Atau naluri tak ada pada wanita atau pada lelaki, melainkan sesama jenis. Dia tak kahwin. Ada. Jadi selain tu semua nak kahwin. Kalau kita lah boleh kahwin dengan siapa kita nak, tentu kita nak perempuan cantik kan. Apa pasal pula dapat perempuan tak cantik? Macam Rasidi, dia nak kahwin dengan perempuan cantik. Tapi apa yang dia dapat? Itulah yang seadanya. Itulah Allah punya beri kat dia. Dia tak boleh marah tu. Jadi apa yang kita dapat ni Allah yang bagi. Anak, bini, rumah, kereta, semualah yang kita ada. Jangan kita ingat ini usaha saya. Bini ni saya dapat sebab saya dating kat dia sampai ke Kelang. Makan sup ikan, saya yang usaha, kalau tidak tak dapat. Itu semua kita tidak bersyukur kepada Allah. Allah duga kita kan, sama dia bawa dia bercium dia bersetubuh sebelum kahwin. Kita kahwin akan buat kita kahwin, atau kita diam, kita ikut syariat. Tak ada sentuh-sentuh, cepat aja. Bila dah dua-dua minat, jangan lama-lama. Bila serah sampai jodoh, segerakan. Bila lama-lama, macam-macam juga kan. Jadi kalau sama ada kekal, tidak, selepas tu Allah yang buat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, kita setiap waktu lihat perintah Allah. Jangan lihat keinginan kita, jangan lihat kepandaian kita, jangan lihat sebab-sebab ini semua. Lihat perintah Allah. Macam Sufyan kan. Sepatutnya bila dia dah jumpa perempuan tu dan dia rasa sesuai, kahwinlah je lah. Nak buat apa? Pergi ke Kelang, Lusa, pergi ke Penang, lepas tu pergi ke sana. Dalam perjalanan tu kalau jadi apa-apa, tengok tak ada orang kiri kanan, dalam bilik pula, agak-agak boleh ke Sufyan jaga iman dia? Kenapa kita cuba konon nak mengenal hati budi dulu baru kahwin?
Alah, hari ni orang kekal kahwin atau cerai ni bukan sebab tu. Kenal hati budi semua. Allah SWT mau kekal. Allah tak mau cerai, dia cerai. Ialah asbab amalan kita jugalah. Tapi Allah yang buat keputusan. Tiada yang buat melainkan Allah. Tiada yang buat berlaku. Jadi apa isteri suami yang kita dapat, gaji besar, gaji kecil, lawa atau macam mama, atau macam Cina, muka mata sipit, hidung penyek. Tapi pada isteri tu yang Allah jodohkan lawa ya, dia kata. Kalau tanya siapa paling lawa, suami saya lah. Tak macam mana, macam Samad ni. Kalau saya tengok, saya tak tahu tuan, saya rasa dia orang tak lawa. Tapi tentu isteri dia nampak lawa. Rashidi ni, tak ada orang kata dia lawa. Tapi bini dia cakap, saya suka waktu tu gigi dia putih, hidung dia mancung. Sekarang dah tak suka lah, gigi dah tak ada. Jadi bapa yang melihat cantik tak cantik itu bukan mata kita. Allah buat. Allah buat kita lihat cantik, lawa. Allah buat tak suka orang. Jadi kita tak usah risau nak buat orang suka. Nak buat orang suka ni memang keinginan semua orang lah. Kita hari ni baju baru nak buat orang suka, make up semua nak buat orang suka. Make up lah lebih-lebih pun berjam-jam pula. Ini semua amalan salah. Amalan yang datang kerana yakin yang salah, nak buat orang suka. Kita lupa kalau nak buat orang suka ni, bukan orang yang buat orang suka kita. Allah buat. Kalau Allah buat, orang tu tak suka kita, make up lah. Tak ada siapa lelaki nak goda kita. Tapi kalau Allah nak duga kita, Allah buat macam-macam lelaki goda. Jadi yang perasan yang kita ni lawa. Allah SWT buat. Orang ramai kacau. Jadi kita kena tanya Allah, apa dosa saya ni ya Allah? Ampunlah dosa saya. Buatlah jangan orang mau goda saya. Allah SWT kata, siapa perintah kamu make up tebal-tebal ni? Tak ada diperintah nak buat tebal-tebal make up. Biasa je muka tu. Jangan ada niat nak tunjuk kat orang. Jangan ada niat lelaki semua suka. Tak ada guna tu semua. Mengundang dosa. Buat untuk Allah suka. Pakai pakaian yang mana Allah suka. Tutup yang mana Allah perintah tutup. Senang hidup jadi. Kalau nak buat orang suka ni, hidup jadi susah. Banyak duit belanja untuk pakai baru tiap bulan, beli baju baru. Lepas tu siap dah lama, malah dah lama nampak ni. Beli lagi. Alat-alat make up pun luar biasa punya. Kan habis duit, pahala bukan dapat. Jadi tuan-tuan yang mula kehidupan dunia jadi tekanan. Tengok bila dah semua siap, baju lawa, tak ada siapa pula muji. Lawa kau ini, seorang pun tak ada. Termasuk lelaki dia. Wah, tekanan terus. Kenapa kau tak tanya hari ni? Apa sayang tak tanya baju baru nampaknya. Diam, ya dah. Marah lah. Si suami pula sibuk, dia lupa pula nak bersenda guna lawa awak-awak ni. Pemain suka dia. Lawa awak-awak ni lagi besok lagi. Jadi tuan-tuan bapa kemudian nak buat suami suka, nak buat ni semua perkara sia-sia. Kita kena buat Allah suka. Dalam setiap waktu, keadaan, kita mau taat perintah Allah. Kita jangan lupa salat walaupun kita bekerja. Kita jangan lupa bersedakwah. Bila kita balik sudah daripada kerja atau sebelum pergi kerja. Kerja dakwah ni bukan untuk lelaki je, untuk perempuan je. Perempuan kena dakwah perempuan, lelaki kena dakwah lelaki. Kalau kita tak buat kerja dakwah ni,
Iman kita tak boleh naik. Kita tak boleh cakap kalimah. Kita takkan cakap tentang Allah, perintah Allah. Kita cakap dunia je. Dia pagi sampai malam. Macam manalah kalimah ni boleh ada dalam hati kita, dalam roh kita. Tentulah roh kita jadi gelap. Jadi kerja dakwah ni ialah kerja semua orang. Wanita dia boleh pergi dengan suami dia, pergi gas rumah ke rumah. Bila datang perempuan, suami dia, isteri dia dakwah. Lelaki dia diam. Bila lelaki keluar, lelaki. Ataupun dia boleh pergi dakwah dengan perempuan lain. Atau dia seorang-seorang boleh pergi ke perempuan yang dia kenal. Dia telefon, boleh saya jumpa awak sekarang? Ataupun dia pergi kawan dia lain, jumpa kawan dia. Satu hari, satu rumah, bukannya banyak. Nak cakap macam mana? Ada skrip yang saya dah buat dalam Facebook tu. Jadi luangkanlah waktu 40 minit ke 1 jam satu hari untuk buat kerja dakwah ni. Sama ada perempuan atau lelaki. Jangan sibuk nak membuat orang suka kita. Beli macam-macam, make up macam-macam. Habis duit kereta lawa-lawa. Hanya nak dipanggil orang kaya. Hanya nak dipanggil orang lawa. Apa dapat dia tu? Orang panggil kita lawa semuanya, tak boleh buat kita masuk syurga. Allah kata kat dunia tu orang beramai like. Kamu lawa, masuk syurga. Siapa yang kurang masuk neraka. Tak. Allah SWT lihat sama ada kita buat dia suka atau buat dia murka. Yang punya syurga tu bukan orang, yang punya syurga tu Allah. Allah akan masuk dalam syurga bila dia sayang kita. Dia akan sayang kita bila kita buat semua benda taat dan tadi untuk sukakan dia, bukan untuk sukakan orang. Lupakanlah untuk sukakan orang. Tak ada gunanya, malah dosa dan mendatang bala daripada kita. Okey guys.